Salam sejahtera Malaysia. Berita yang menggemparkan buat seluruh rakyat Malaysia pada hari ini, di mana baru-baru ini Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman selepas meninggalkan Dewan yang belum tamat memanggil sidang media untuk menyelar kerajaan sebagai NATO, kerajaan yang dia baru tinggalkan beberapa hari yang lalu. Ahli Parlimen Machang Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal pula dalam gaya kebiasaannya sebagai seorang pakar istilah jargon politik telah menangani kerajaan sebagai pengamal pokbera politik. Kedua-dua mereka pernah duduk bersama dan berasingan dalam kerajaan. Wan Faisal adalah mantan pegawai KAS kepada Syed Saddiq sewaktu dia menjadi menteri di Kementerian Belia dan Sukan. Pasca langkah Sheraton, Wan Faisal sendiri dilantik sebagai timbalan menteri di KBS selepas menikam belakang Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Buat Syed Saddiq pula yang menggelar kerajaan ini sebagai NATO atas 3 perkara: soal peruntukan buat pembangkang, pengistirahan harta anggota kabinet, dan pengguguran kes rasuah. Ini semua perkara yang sudah pun diperjelaskan menerusi banyak situasi yang berbeza di luar dan dalam parlimen. Dalam soal pengistirahan harta pula, Perdana Menteri Anwar Ibrahim sejak Januari telah menyatakan ketegasan beliau dan mengkritik amalan pengistirahan sedia ada sebagai sandiwara atau gimmick, dengan seterusnya mengarahkan agar mekanisme yang lebih telus dan menyeluruh disiapkan, bukan sekadar istihar tanpa format yang khususnya. Tidak sekadar kenyataan media, ia disepakati menerusi mesyuarat Jawatan Kuasa KAS Kabinet mengenai anti rasuah siri ke-17 bilangan 1 tahun 2023 yang dipengursikan sendiri oleh Anwar Ibrahim pada Julai lalu. 2 perkara lain pula, pengguguran kes mahkamah yang tentu sekali yakin merujuk kepada kes timbalan menteri iaitu Ahmad Zahid Hamidi berbanding kes ahli Parlimen Pago iaitu Muhyiddin Yassin, telah dijawab dalam Dewan Parlimen pada hari ini secara terperinci oleh Azalina Othman Said atas kapasiti dirinya sebagai menteri yang menjaga undang-undang dan reformasi institusi. Ditanya dengan komitmen kerajaan pada hari ini untuk memisahkan kuasa peguam negara dan pendakwa raya. Malah isu pelepasan tanpa pembebasan DNAA Ahmad Zahid Hamidi juga telah dibawa kepada perhatian Jawatan Kuasa Pilihan KAS Parlimen selain bakal dijawab sendiri oleh Anwar di dalam Dewan Rakyat. Di masa yang sama juga, dalam soal peruntukan buat pembangkang, sudah berulang kali dalam Dewan diingatkan untuk memberi dan memulakan rundingan bersama kerajaan dalam soal tersebut. Langkah yang sama juga dibuat oleh Pakatan Harapan dalam penggal yang lalu. Namun sehingga masa kini masih belum disambut dan hanya berulang kali digunakan sebagai modal untuk bercakar dalam persidangan Dewan Rakyat, dan kemungkinan juga sebagai modal untuk membohongi rakyat di kawasan masing-masing seolah-olah kerajaan ini zalim. Tertanya juga bagaimana dengan peruntukan di Muar yang sempat berada dalam blok kerajaan, sudah habis dibelanjakan ataupun belum. Soal NATO, eloklah presiden muda itu dan jangan hanya cerminkan kepada perkara yang ikut seleranya. Cerminkan juga kepada dasar-dasar kebajikan rakyat yang dikemukakan menerusi Belanjawan 2023 yang lepas dan inisiatif yang sedang berjalan dalam menuktahkan kemiskinan tegar, menyelesaikan masalah dan keperluan asas rakyat termasuk sekolah dan fasiliti kesihatan, bekalan air bersih, pemulihan ekonomi pasca pandemik dan transisi tenaga yang bakal bermula kelak. Buat Ketua Pemuda Bersatu pula, entah dari mana datang idea politik tong babi yang dinyatakan beliau baru-baru ini. Sedangkan kawasannya sendiri di Machang adalah salah sebuah kawasan yang turut menerima peruntukan besar yang mencecah 1.44 bilion buat negeri Kelantan dalam bentuk infrastruktur asas termasuk jalan raya dan jambatan, belum lagi dikira sekali dengan komitmen penyelesaian isu bekalan air yang turut mencecah bilion ringgit. Tertanya juga adakah politik tong babi ini turut mengambil kira berapa banyak juga tong minyak masak yang dimiliki oleh anak pemimpin Perikatan Nasional. Adam Adli Abdul Halim adalah ahli Parlimen Hang Tua Jaya, Melaka. Dia juga adalah Ketua Pemuda AMK PKR
dan merangkap timbalan Menteri Belia dan Sukan. Sekian info ringkas dari saya untuk anda. Kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal semua. Bye-bye.